Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Hanafi dalam rancangan Motivasi Pagi yang diterbitkan oleh Puan Hajah Mazlina binti Ismail, dan mudah-mudahan kita mendengar ni ada keberkatannya. Baik, mungkin para pendengar yang dirahmati Allah sekalian sedang pergi menuju tempat kerja ni, saya sebenarnya tidak ada di Malaysia ni, insyaAllah kan? Sebab semasa saya merakamkan ini, saya kini berada di bumi Jordan dan menuju ke kem pelarian Syria atas misi bantuan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih saya. Cumanya untuk topik kita pada pagi ini, saya akan berkongsi dengan para pendengar sekalian dengan tajuk Kembara Dakwah di Perkampungan Orang Asli. Saya nak kongsi pengalaman saya. Jadi mereka yang sedang memandu ni tengah jam ke apa, boleh kuatkan sikit radio, sebab suara saya pun serak-serak basah ni. Biasalah kan selalu bercakap tak berhenti-berhenti ni. Baik, para pendengar sekalian, saya ni terlibat dengan usaha-usaha dakwah dan sebagainya atas rasa niat sendiri. Maksudnya saya ni bukanlah pergi tu kerana saya adalah duta ke ataupun apa-apa persatuan-persatuan NGO ke dan sebagainya. Saya pergi atas niat sendiri. Sebab tu selalu saya pesan kepada sahabat-sahabat yang lain, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, in tansurullah yansurkum. Kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Tolong macam mana? Bukankah Allah Ta'ala itu boleh mempertahankan agama untuk umatnya ni? Tak, maksudnya begini. Allah nak tengok siapa di kalangan hamba-hambanya ini yang boleh membantu dalam urusan agama Islam tu. Maka saya pergi berhasrat dengan kenderaan saya sendiri masuk perkampungan orang asli di Pos Bala bersama dengan ada NGO yang lain, tapi saya masuk beli peralatan sendiri dan sebagainya pun masuk. Saya kira dakwah ke perkampungan orang asli ni biasalah, lalu jalan sukar dan itu biasalah, lalu jalan track four wheel tu. Tetapi siapa yang pernah pergi pastinya akan merasai kalaulah ini jalan berdakwah, masya-Allah susahnya. Lebih baik berdakwah dekat masjid yang ada aircon, yang orang bayar mahal, boleh cakap tak apa-apa pun orang bagi duit kan. Sedangkan Nabi SAW dulu berdakwah payah, susah, tapi hari ini orang berdakwah mudah dan mewah. Minta maaf, mungkin ada ustaz-ustaz yang dengar, tapi saya terpaksa cakap. Kadang-kadang apa yang disampaikan pada berjemaah itu 10 kali dah kita ulang dalam sehari. Cuma bezanya ni kuliah subuh kat sini, kuliah duha kat sini, kuliah zuhur nanti kat sini, kuliah lepas zuhur ni, kuliah asar, kuliah benda yang sama kita cakap. Bukan masalah yang salah ke tak salah. Saya mengharapkan bahawa ramai lagi pendakwah, ustaz ataupun yang anda yang sedang mendengar ni, sekurang-kurangnya dalam hidup kita ada sekali kita pergi berdakwah. Ada orang pergi berdakwah dia tak bising-bising. Cuma saya nak bising-bising ni, saya nak bagi tahu kepada pendengar ni supaya pendengar termotivasi dan terinspirasi untuk buat sekali. Saya ajak buat. Bukan saya kata saya bagus, tak, saya ajak pendengar buat. Saya pergi ke Pos Bala, naik kenderaan daripada Gua Musang masuk ke sana. Okey, jalan mula elok lah. Kemudian bila kami nak naik, ada grup 4-wheel drive yang daripada sana dia kata sekarang tanah runtuh sebab tadi hujan lebat dan sebagainya. Allahu Akbar. Dengar tu je dah. Okey, tak apalah. Pergi je dulu. Tengok macam mana jalan boleh lalu ke tak boleh lalu ke, tu nombor 2. Kalau mak ayah saya tahulah saya nak pergi tempat-tempat ni, mak ayah saya confirm dia tak bagi. Bahaya. Buat apa cari bahaya, cari susah. Mesti mak ayah yang normal akan cakap macam tu. Tapi selalu saya kata dalam hati saya, kalau Nabi berdakwah, orang baling najis, orang baling batu, orang panggil Nabi gila, orang panggil Nabi tukang sihir. Kita ni baru dakwah tak rasa apa-apa lagi, tak sesusah macam mana Nabi berdakwah lagi. Maka saya tak dapat nak menerima alasan-alasan tersebut. Maka saya kata, minta maaf Mi Abah, saya pergi juga. Saya pergi. Bila saya pergi, keadaannya dengan selotnya, dengan jalan yang hampir 80 km off-road, jalan balak dengan lecaknya yang setinggi tayar 4-wheel saya yang besar gedabak tu kan. Kalau saya berdiri sampai ke dada lah tayar tu, itulah lecaknya. Dengan slotnya, dengan susahnya, dengan cuma yang ada ialah kekuatan keazaman. Sampailah belum
nak menuju ke destinasi tempat berdakwah tu dengan waktu malam ketika itu, seingat saya Allah menguji saya betul ke saya ni berniat untuk berdakwah. Kenderaan yang saya naik dengan sahabat-sahabat dalam kereta ni, ketika nak melalui sebatang sungai yang deras, yang malam tadi hujan, sudah pasti air naik sungai tu, dan waktu tu gelap gelita malam, tengah-tengah hutan belantara, signal telefon memang tak ada apa semua. Maka kenderaan saya nak lalu sungai tu, sebab kalau tak lalu sungai tu tak sampai destinasi. Tak apalah, tanya kepada kawan-kawan yang dah naik 4-way yang dah lepas sungai tu, nak lalu jalan mana ni, maka dia tunjuk arah, lalu yang tengah tu. Bila saya lalu je yang kat tengah tu, Allah Ta'ala uji saya, kenderaan saya tersangkut. Bayangkan, dengan sungai yang deras ini, air naik masuk dalam kereta ni daripada luar ni, pintu ni, dia naik macam, maklumlah saya ni kaki TV sikit, jadi kalau tengok cerita Titanic ke apa cerita yang macam tu, air naik, nampak kawan-kawan yang belakang dah nangis dah, ni macam mana kita ni. Saya dah kata, ni keluar muka depan ke aku ni. Fikir sampai tahap macam tu, rasa macam tak tahu nak cakap dah. Saya kata kat kawan-kawan, tak apa, korang keluar dulu. Yang kawan sebelah kiri keluar tinggal saya seorang. Saya jerit, tolong, macam mana ni. Enjin tak mati, tapi air tu naik. Dan ketika itulah, bila air yang saya tengah duduk di tempat pemandu tu, air naik sampai ke paras pinggang. Ketika itulah saya cakap, ya Allah, aku pergi ni kerana-Mu, ya Allah. Ini bukan nak dapat nama ke, nak dapat apa-apa gelaran ke, tak ada. Aku pergi ni nak sampaikan dakwah, nak islamkan orang. Aku buat kerja-Mu, ya Allah. Dan itu ayat yang saya ucapkan, sebab saya yakin bahawa Allah janji, in tansurullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Para pendengar sekalian, maka di saat itu, saya dalam kenderaan dengan air yang deras dan mencemaskan itu, saya mengharapkan pertolongan daripada Allah. Nak kereta ni nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh, di tengah-tengah sungai yang dalam di waktu malam, air yang deras dan sebagainya. Tak tahulah nak terbalik ke macam mana. Saya tak pandai pula berenang, badan dah macam pelampung, tapi tak pandai berenang. Saya tak tahu apa jadi kat nasib saya. Saya dah tak pedulilah kenderaan ni harga berapa ke macam mana, saya tak peduli. Bila saya ucap yang tu, sahabat yang daripada belakang disanggup menyelam, ikat kenderaan saya dan tarik. Ketika itulah baru saya kata, Allah dengar doa saya, Allah bantu saya. Dan akhir sekali selamat ke tebing. Tetapi kejadian ini membuka mata saya betapa bila kita buat sesuatu pekerjaan kerana Allah, memang betul-betul kerana Allah, dan Allah uji saya, betul ke mu cakap ni kerana aku? Allah uji saya, betul ke nak buat kerja dakwah ni kerana Allah, kerana niat-niat yang lain? Maka kat sini Allah bersihkan niat saya. Terima kasih Allah kerana bagi pengalaman yang sangat mendebarkan buat saya seumur hidup setakat ini. Dalam keadaan cemas yang saya rasa bagi mereka yang pernah laluinya akan merasai sebagaimana, mungkin tuan-tuan para pendengar ada yang lebih dahsyat lagi. Tapi saya nak menjitukan niat saya tadi, betul ke nak berdakwah kerana Allah, Allah bagi trainingnya, latihannya di tempat betul-betul yang kamu kata kamu nak berdakwah kerana Allah. Kerana apa tuan-tuan, perempuan? Di perkampungan yang saya sampaikan dakwah, ceramah dan sebagainya, saya melihat gerakan-gerakan agama yang lain. Mereka boleh masuk seminggu 2-3 kali, tetapi untuk Islam agak sukar. Nak panggil ke datang masjid dan sebagainya perlu berbayar dan sebagainya. Ini membuka mata saya. Maknanya kalau kita kata kita hebat di luar sana, berdakwah, pandai ceramah dan sebagainya, saya rasa kita belum berjaya kalau masih ada lagi yang tidak beriman dengan Islam, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cerita pendek saya ni, kalau tak rasa cemas tak apa kan, saya tak kisah. Cumanya saya nak sampaikan, bila kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.